Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam ucapan awam sulungnya menyeru semua pihak supaya bersepakat menyelamatkan apa yang dikatakan sebagai keluarga besar Malaysia ini. Dan beliau menggunakan perkataan keluarga Malaysia kerana frasa itu sifatnya lebih inklusif, merentasi kaum dan agama, tetapi mengikat kita semua rakyat Malaysia dengan nilai kekeluargaan. Tetapi untuk kita fahami erti ataupun makna keluarga Malaysia ini dengan lebih mendalam di sebalik pendekatan keluarga Malaysia ini, saya nak bersama dengan Tan Sri Profesor Dr. Abdul Latif Bakar, itu pensyarah kanan Universiti Islam Malaysia. Tan Sri, kalau kita lihat konsep keluarga Malaysia ini, bagaimana ia dapat diterjemahkan dalam kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ataupun dalam cabaran yang terdekat ini, bagaimana konsep keluarga Malaysia ini dapat diterjemahkan dalam senarai kabinet yang bakal diumumkan kelak? Syukur Alhamdulillah. Saya berpendapat konsep keluarga Malaysia ini sebagai satu gagasan besar untuk mewujudkan senario politik dan kepimpinan negara yang aman dan stabil melalui satu keluarga Malaysia dari rakyat Malaysia. Ini gagasannya, kita kena faham. Jadi berhubungan dengan ini, saya dapati Yang Amat Berhormat mempunyai visi ke depan yang bijaksana, menyatu padukan rakyat Malaysia, merentasi politik, kepimpinan politik dan melibatkan semua rakyat dalam sebuah golongan. Dan yang paling penting, duduk bersama-sama berunding menyelesaikan masalah yang pertama ekonomi negara dan yang kedua gejala pandemik COVID-19. Fenomena ini berlaku seluruh dunia. Jadi kita tidak mau melihat ini masalah Malaysia saja yang kecil, tapi dia melibatkan satu senario yang begitu hebat dan kita kena menangani bersama sebagai satu keluarga. Keluarga Malaysia berbilang bangsa, berbagai kaum, duduk bersatu dan yang paling penting ialah pelibatan parti politik. Kerajaan tak ada masalah. Yang penting parti-parti pembangkang duduk berunding dan saya dapati penawaran yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat iaitu merentasi politik supaya duduk sama berunding dan beliau menawarkan diri atau mempelawa dalam Majlis Pemulihan Negara, parti pembangkang turut terlibat. Ya. Dan yang kedua, Jawatankuasa Khas mengenai COVID-19 pun terlibat. Jadi ini yang paling penting, maknanya kebersamaan yang dikendaki oleh Yang Amat Berhormat tadi itu, kita patut mengambil peluang demi Malaysia sebagai satu keluarga Malaysia yang bersatu padu dari berbilang kaum. Ini dia punya gagasan. Jadi saya pula sebab dalam konteks peradaban, nilai-nilai ini ialah nilai yang berbudaya tinggi masyarakat Malaysia. Yang menjadi teras peradaban Malaysia untuk dijadikan gagasan dan panduan sebagai satu keluarga Malaysia. Ini yang tinggi sekali. Bila kita katakan, civilized country, inilah keluarga Malaysia. Yang berbudaya tinggi. Ya, Tan Sri, ada pepatah menyatakan bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Itu mungkin boleh maksud di sebaliknya untuk kita kebersamaan itu. Tapi Tan Sri, realitinya kalau kita ambil konsep keluarga Malaysia ni, dalam keluarga juga ada ketidaksefahaman adik-beradik, anak-beranak dan ada juga yang tidak bersependapat dalam keluarga. Tapi dalam konteks politik ini, adakah keluarga Malaysia ini dapat meredakan ketidakstabilan politik ataupun memastikan adanya kestabilan politik setidak-tidaknya sehingga kita berjaya untuk keluar daripada pandemik ini apabila herd immunity, ekonomi semakin baik? Yang penting saya rasa kita mempunyai niat yang baik satu keluarga demi kepentingan Malaysia. Kestabilan politik, bila politik stabil, kestabilan kepimpinan negara dan rakyat Malaysia pun aman dan damai. Ini yang kita nak. Bukan mudah. Jadi sebab tu saya berpendapat peranan parti pembangkang tadi bersama kerajaan. Bukan telolok lalang, mengkritik sana, mencari salah, membuat kecoh sebab tak ada. Kita bersama-sama berunding, itu yang dikatakan Majlis Pemulihan Negara dan juga Jawatankuasa Khas mengenai COVID-19 tu ikut serta. Kita berunding. Jadi kita ada mempunyai perancangan yang kukuh dan insya-Allah
saya yakin dengan ada kerjasama yang semua nak menyelesaikan masalah ekonomi dan COVID-19 ini, saya kata kita duduk berunding. Parti Pembangkang saya rasa pun ada mempunyai ilmuwan, pemikir yang baik. Sekarang kita menyelesaikan masalah ini. Lepas tu kita fikirkanlah pilihan raya yang ke-15 akan datang. Rakyat akan menilai kita. Jadi insya-Allah saya yakin boleh berjaya dengan disokong oleh para ilmuwan, para pemimpin, para peniaga dan sebagainya. Kita duduk berunding dan masing-masing bertanggungjawab untuk bekerjasama menyelesaikan masalah negara, masalah bersama. Ya, Tan Sri, kita memahami bahawa setiap pemimpin itu mempunyai pendekatan ataupun gaya kepimpinannya tersendiri. Tapi bagaimana masyarakat dapat membezakan antara retorik politik ataupun konsep keluarga Malaysia ini sebenarnya salah satu cara ataupun seruan ikhlas untuk bersama dengan semua pihak memulihkan negara? Ini saya rasa dua perkara yang berbeza. Cara idealnya, kita nak hidup bagi aman dan damai satu keluarga Malaysia. Dan lagi satu, dari segi orang politik pula memikirkan kuasa. Dia kena menunjukkan bagaimana dia akan mendapat dimenangi, ditawani oleh diskusi oleh rakyat. Jadi macam-macam janji, kadang-kadang dia buat kecoh, cari kelemahan dan sebagainya. Saya rasa dalam hal inilah kita mesti berniat baik. Kita menghadapi masalah ekonomi, masalah COVID-19 ini, kita bersama-sama selesaikan masalah bersama. Jadi rakyat menilailah peranan kita. Kalau kita masih lagi buat kecoh, salah menyalah dan sebagainya, penyelesaian tak akan terjadi. Jadi sebab itu saya kata sebagai satu keluarga Malaysia, duduk kita berunding, berbilang bangsa dengan fahaman itu, duduk berunding dan menyelesaikan masalah dua ni yang paling penting. Dan insyaAllah rakyat sekarang dah pandai menilai. Dan kekecohan berlaku itu satu teori andaian yang dibuat. Tapi sekarang kita pergi kepada era baru di bawah Yang Amat Berhormat Ismail Sabri tadi mempunyai vision yang baik. Kita menyokong usaha yang macam ni, niat yang baik, tapi biarlah yang pertama sekali dari segi kepimpinan negara di kalangan menteri-menteri orang yang berkualiti. Dan yang kedua, manakala pihak pembangkang pula turut bersama dalam Majlis Pemulihan Negara, di sinilah memainkan peranan penting supaya kita duduk berunding menyelesaikan masalah. Sebab ini tak ada masalah kalau kita duduk sebagai satu keluarga. Ingatkan, kita ini satu gagasan, satu keluarga Malaysia untuk kita mewarisi satu peradaban yang berbudaya tinggi di Malaysia yang berbilang kaum. Saling hormat, menghormati. Inilah satu gagasan yang kita kena laungkan dan sebagainya. Baik, terima kasih Tan Sri Profesor Dr. Abdul Latif Bakar, Pensyarah Kanan Universiti Islam Malaysia UIM, berkongsi pandangan dan juga pendapat mengenai konsep keluarga Malaysia ataupun gagasan keluarga Malaysia yang dibawa oleh Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.